Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to discuss about subtopic chapter 1, introducing today's technologies, computers, device and web. Today's technology. Oleh kerana teknologi digital yang kini berubah, kita mestilah mengikuti perubahan untuk kekal celik digital. Literasi digital melibatkan pengetahuan dan pemahaman semasa tentang komputer, peranti mudah alih, web dan teknologi. Komputer ialah peranti elektronik yang beroperasi di bawah kawalan arahan yang disimpan di dalam ingatannya sendiri. Komputer menerima data yang dikenali sebagai input. Kemudian komputer akan memproses data tersebut dan akhir sekali komputer akan menghasilkan maklumat yang dikenali sebagai output. Seterusnya, komputer riba. Komputer riba adalah sejenis komputer yang digunakan secara meluas. Selain itu, peranti mudah alih. Peranti mudah alih contohnya peranti tulis mudah alih. Kemudian, desktop dan all-in-one. Sesetengah desktop mempunyai tower dan all-in-one tidak mempunyai. Akhir sekali, server atau dikenali sebagai pelayan. Pelayan menyediakan perkhidmatan kepada komputer atau peranti lain pada rangkaian. Next topik ialah sejarah komputer. Pada generasi pertama, kita menggunakan tube vacuum. Generasi seterusnya, tube vacuum ini digantikan dengan transistor. Pada 1960-an, transistor ini digantikan dengan litar berpadu. Pada 1970, digunakan yang dipanggil sebagai microprocessor. 1970-an dan 1981, komputer peribadi atau dikenali sebagai PC telah popular pada zaman tersebut. Peranti mudah alih dan permainan. Terdapat pelbagai peranti mudah alih dan permainan. Contohnya telefon pintar, kamera digital, peranti mudah alih dan digital, pembaca e-book, peranti boleh pakai dan peranti permainan. After that, the next topic is data and information. A computer processes data into information. For example, the item order, item price, quantity order, and amount received or represent data input. The computer processes data to produce the cash register receipt information or output. A keyboard contains key you press to enter data and instruction into a computer or mobile device. For example, desktop keyboard and laptop keyboard. User have a variety of option for entering type stat. Macam pengguna ni ada pelbagai jenis pilihan untuk enter teks yang kita type. For example, on screen keyboard, mini keyboard and virtual keyboard. A pointing device is an input device that allows user to control a small symbol on the screen that called pointer. Some mobile device and computer enable you to speak data instruction using voice input and to capture live full motion image using video input. Maksudnya pointing device ni seperti contoh mouse and touchpad. You can speak instruction into a microphone or wireless headset and capture live video on a webcam for a video call. For example, microphone built into phone, wireless headset, and webcam. A scanner is a light sensing input device that convert print text and image into a form the computer can process. An output device is any hardware component that convey information from a computer or mobile device to one or more people. A printer is an output device that produces text and graphic on a physical medium such as paper or other material. For example, a 3D printer
can print solid objects such as clothing, prosthetics, eyewear, implant, toys, parts, prototypes, and more. A printer can produce a variety of print output, including photo and 3D solid object. For example, print photo, print 3D model. A display is an output device that visually conveys text, graphic, and video information. For example, smartphone display, camera digital display, laptop display, tablet display, and monitor display. Display vary depending on the computer or mobile device. Speaker allow you to hear audio such as music, voice, and other sound. For example, earbud and headphone. Earphone also. In a crowded environment where speakers are not practical, user can wear headphone to hear music. Contohnya, kalau kat tempat yang sesak ataupun tempat orang ramai ataupun library yang tak boleh bising, kita boleh pakai earphone ataupun headphone untuk dengar lagu. Jadi tak ganggu orang lah. Situ. Next, memory. Memory consists of electronic component that store instruction waiting to be executed and the data need by those instructions. A computer keeps data, instruction, and information on a storage media. A storage device write or reads item to and form storage media. For example of memory, hard disk, solid state drive, USB flash drive, memory card, optical disk, and cloud storage. Next topic is the web. First ni internet. Internet ni ialah koleksi rangkaian komputer dekat seluruh dunia yang menghubungkan berjuta-juta perniagaan, agensi kerajaan, institusi pendidikan dan individu. So korang boleh tengok dekat dekat gambar banyak yang rangkaian komputer lah, macam komputer, telefon pintar dan sebagainya. Seterusnya iaitu yang kedua ialah World Wide Web atau web lah sebagai ringkasan dia. Dia ialah perpustakaan global maklumat yang tersedia untuk sesiapa yang guna untuk disambungkan ke internet. Macam World Wide Web ni macam perpustakaan lah. Next, web. Web ni terdiri daripada koleksi dokumen elektronik dekat seluruh dunia. Salah satu setiap satunya dipanggil halaman web lah. Lepas tu laman web. Laman web ni ialah koleksi halaman yang berkaitan. Okey, untuk pelayan web pula ialah komputer yang menghantarkan halaman web yang diminta ke komputer atau peranti mudah alih anda. Seterusnya gambar. So dekat web tadi, halaman web tadi korang boleh tengoklah contoh-contoh web tadi macam grafik, teks, pautan audio dan sebagainya. Okey, next ialah pelayar. Pelayar ialah perisian yang membolehkan pengguna dengan sambungan internet mengakses dan melihat halaman web pada komputer atau peranti mudah alih. Dalam gambar, macam dalam gambar tu contoh butang tutup, bar scroll, alamat bar alamat, pelayar dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah enjin carian. Enjin carian ialah perisian yang mencari tapak web, halaman web, image, video, berita, peta dan maklumat yang lain berkaitan dengan topik tertentu lah. Macam dalam gambar korang boleh tengok butang carian, pelayar memaparkan enjin carian dan sebagainya. Okay, next ialah rangkaian sosial dalam talian. Rangkaian sosial dalam talian ni juga dikenali sebagai tapak rangkaian sosial lah, iaitu tapak web yang menggalakkan ahli dalam komuniti dalam taliannya untuk berkongsi minat, idea, cerita, foto, muzik dan video mereka yang pengguna pendaftar lain. Okay, kalau tengok dalam foto ni, korang kalau guna Facebook,
dapat berkongsi, mengulas, boleh suka tak suka ke nak like gambar tu. Lepas tu suka pada siaran lah. Siaran tu akan muncul dekat halaman Facebook peribadi mereka sendirilah. Keselamatan digital. Keselamatan digital adalah amat penting kepada pengguna untuk melindungi komputer dan peranti mereka. Sebagai contohnya, untuk melindungi daripada virus, melindungi privasi kita dan kebimbangan kesihatan. Pengkomputeran hijau ini melibatkan pengurangan tenaga yang digunakan dan sisa alas kita yang dihasilkan apabila menggunakan komputer. Strategi untuk kita menjaga alas kita ialah mengitar semula, menggunakan perkakasan cekap tenaga dan ciri penjimatan tenaga. Seterusnya, mengawal belia proses pembuatan, memanjangkan hayat pengkomputeran, dan seterusnya segera menderma atau melupuskan komputer dengan betul. Program dan aplikasi. Perisian atau dikenali sebagai program memberitahu komputer tugasan yang perlu dibuat dan cara melaksanakannya. Rajah 131 menunjukkan sistem pengendalian macOS dan Windows untuk komputer dan desktop. Seterusnya, sistem pengendalian untuk Android dan iOS adalah telefon pintar. Ini adalah contoh aplikasi yang ada dekat komputer. Seterusnya, memasang atur cara ialah proses menyediakan atur cara untuk berfungsi dengan komputer atau peranti mudah alih, printer dan perkakasan lain. Setelah kita memasang program tersebut, kita boleh berinteraksi dengannya. Seterusnya, pembangunan perisian atau dikenali sebagai pembangun atau pengatur cara. Seseorang yang membangunkan aplikasi dan program atau tulis arahan untuk mengarahkan komputer dan peranti lain memproses data kepada maklumat. Yang terakhir, membangun perisian menulis arahan menggunakan asas virtual iaitu DA, dan untuk menunjukkan virtual gaji iaitu di darjah B. Pada zaman ini, dalam masa sehari kita pasti akan menggunakan maklumat yang dijana oleh satu atau lebih teknologi komunikasi seperti bilik berbual, email, FTP, GPS, instant message, internet, newsbook, RSS, persinangan video, voicemail dan VoIP. Peranti komunikasi ialah perkakasan yang mampu memindahkan item daripada komputer dan peranti ke media perhantaran maupun sebaliknya. Contoh teknologi komunikasi tanpa wayar atau wireless ialah Wi-Fi, Bluetooth dan radio selular. Rangkaian ialah koleksi komputer dan peranti yang disambungkan bersama, selalunya secara wireless melalui peranti komunikasi dan media perhantaran. Pada Rajah 133, awak semua boleh melihat macam mana pelayan berkongsi pencetak yang sama, walaupun secara tanpa wayar. Rangkaian di rumah, kita boleh menyambung ke internet, kongsi sambungan internet berkelaju tinggi, mengakses foto, muzik, video dan kandungan lain. Kita juga boleh berkongsi peranti, bermain permainan video yang berbilang pemain atau multiple player. Kita juga boleh berinteraksi dengan peranti lain di rumah pintar atau smart home. Kita boleh menggunakan rangkaian perniagaan. Dia juga boleh memudahkan komunikasi, berkongsi perkakasan, berkongsi data, informasi dan perisian. Okay, the next topic is Internet of Things ataupun singkatan dia sebagai IoT dan embedded computers. So Internet of Things ni iaitu dalam bahasa Melayu kita panggil internet perkara. Internet perkara ni pemprosesan dibenamkan dalam banyak produk
iaitu peranti pintar yang berkomunikasi melalui internet ataupun rangkaian tanpa wayar, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil wireless lah. Dan komputer terbenam iaitu embedded computers. Dia mempunyai tujuan tertentu kecil dan mempunyai perkakasan terhad, tetap meningkatkan keupayaan peranti harian. Next ialah IoT di rumah, iaitu Internet of Things dekat rumah lah. Ia membolehkan untuk mengurus peranti dari jauh dekat rumah. Boleh menggunakan mesin basuh pada masa tertentu, lihat potensi pencerobong melalui kamera web iaitu CCTV, laraskan suhu bilik macam aircon lah, menggunakan aircon. IoT terus memajukan keupayaannya dan boleh membantu anda mengekalkan rumah yang selamat, sekap tenaga, bersambung, diaktifkan suara dan boleh diakses jauh. The next topic is virtual reality. VR lah kalau kata macam mudah nak kenal sebagai VR. Explore the impact of virtual reality ataupun VR. VR singkatan dalam bahasa Melayu dia reality maya. Maksudnya penggunaan komputer untuk mensimulasikan persekitaran sebenar atau imajinasi yang muncul sebagai ruang 3 dimensi. Senang dikatakan 3D. For augmented reality ataupun AR, sejenis VR yang mengubahkan imej tempat sebenar atau perkara yang menambahkan maklumat digital padanya. Realiti diperkukuhkan menggabungkan imej sebenar dengan maklumat digital. Topik seterusnya yang saya akan bincangkan adalah Artificial Intelligence atau dia lebih dikenali sebagai AI. Seterusnya, kita ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini ialah atau dikenali sebagai AI. Ia adalah penggunaan teknologi logik dan pengalaman terdahulu untuk mensimulasikan manusia. Komputer dengan AI boleh mengumpul maklumat untuk membuat keputusan, mencapai kesimpulan dan menggabungkan maklumat dengan cara baru yang merupakan satu bentuk pelajaran. Antara keupayaan yang AI ini boleh buat adalah pengecaman pertuturan, realiti maya atau virtual reality dan respon kreatif. Kecerdasan buatan ini adalah perprosesan bahasa semula jadi. Ia adalah satu bentuk input data di mana komputer mentafsir dan mendigitalkan perkataan atau arahan yang ditentukan. Pembantu digital seperti Amazon, Alexa, Apple Siri menggunakan perprosesan bahasa semula jadi untuk membalas arahan atau soalan secara lisan, menggunakan teknologi carian untuk memberikan jawapan atau melaksanakan tugas seperti menambahkan item pada senarai runcit. Kecerdasan buatan atau AI ini boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Antaranya pembantu maya. Ia boleh menggunakan pengecaman suara dan enjin carian untuk menjawab, bertindak balas atau membalas permintaan pengguna. Media sosial dan iklan dalam talian. Ia menjejaki data anda seperti tapak web yang dilawati dan menyediakan iklan yang disasarkan kepada minat peribadi. Untuk permainan video, ia memberi maklumat kepada lawan maya anda berdasarkan kemahiran tahap dan tindak balas. Ia juga boleh digunakan dengan perkhidmatan perstreaman muzik dan media. AI akan menghasilkan pilihan berdasarkan sejarah mendengar dan melihat. Untuk kereta pintar atau smart car, ia akan mengautomatikkan banyak tugas pemanduan seperti mengurus kelajuan dan mengelakkan pelanggaran. Aplikasi navigasi, ia akan membekalkan anda maklumat tentang trafik dan laluan terbaik bersama-sama dengan perhatian pilihan dan di sepanjang jalan anda. Keselamatan pula, AI akan menggunakan cap jari anda untuk mengakses telefon anda atau pengecaman muka dan kabel pengesanan gerakan yang memaklumkan anda tentang perkara yang luar biasa dan pelawat yang tidak dibenarkan. The next topic is Teknologi Part 2. Gunakan teknologi di tempat kerja. Bekerja dari jauh seperti telekomunikasi dari rumah, penggunaan telefon pintar, internet atau cloud. Tempat kerja pintar menggunakan teknologi untuk membolehkan pekerja
menyambung ke rangkaian syarikat berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan perisian dan aplikasi produktiviti, bertemu melalui persidangan web dan banyak lagi. Sesetengah syarikat menggunakan dasar BYOD, bawa peranti anda sendiri, enabling employees to use their personal device to conduct business. Perisian produktiviti bekerjasama dalam talian untuk membenarkan pekerja berkongsi dokumen seperti laporan atau hamparan dan membuat suntingan atau ulasan. Teknologi dalam pendidikan K-12, rangkaian sosial, mempromosikan acara sekolah, bekerjasama dalam projek kumpulan, mengajar konsep, bilik darjah pintar. Teknologi digunakan untuk memudahkan pembelajaran dan komunikasi. Teknologi dalam pengajian tinggi, sistem pengurusan pelajaran LMS contohnya, latihan berasaskan web, memperbolehkan pelajar semak kemajuan kursus, ambil ujian latihan, bertukar mesej dengan pengajar dan pelajar lain, ambil kelas dan dapatkan ijazah dalam talian. E-buku, pelajar boleh membacakan dan mengakses kandungan seperti video daripada peranti. Seterusnya, teknologi dalam pengangkutan, penjejakan pakej, pemandu menggunakan teknologi GPS untuk mengelakkan lalu lintas dan keadaan bahaya. Selain itu, teknologi dalam penjagaan kesihatan, pakar perubatan menggunakan komputer untuk memantau tanda-tanda vital pesakit dan menyelidik sistem dan diagnosis. Kesihatan mudah alih seperti mHealth, profesional penjagaan kesihatan, akses rekod kesihatan, pesakit pantau keadaan rawatan. Peranti pemantauan perubatan mengumpulkan tanda-tanda penting dan menghantar data kepada pakar. Pencetak 3D untuk mengeluarkan kulit untuk pesakit melecur dan peranti prostetik dan tuangan. Terokai kerja teknologi 1 daripada 2. Perisian dan aplikasi peralatan teknologi, IT jabatan, perkhidmatan teknologi dan perbaiki, jualan teknologi, IT perundingan, pembangunan sistem, pemasaran web dan media sosial, penyimpanan, pengambilan dan analisis data, keselamatan maklumat dan sistem. The last topic is kegunaan teknologi. Kegunaan teknologi seperti pendidikan, kerajaan, keuangan, runcit, hiburan, penjagaan kesihatan, sains, perjalanan, penerbitan dan perbuatan. Kegunaan teknologi seperti contoh pengguna rumah, pengguna kecil dan atau pejabat rumah. Kegunaan teknologi yang kedua seperti pengguna mudah alih, pengguna kuasa. Kegunaan teknologi yang ketiga seperti penggunaan perusahaan. Teknologi untuk membantu pengguna kurang upaya. Dari segi undang-undang, the American with Disability actually ADA require any company with 50 or more employees to make reasonable attempt to accommodate the need of physically challenged workers. Yang kedua, the individuals with disability education actually idea require the public school purchase of or agree funding for adaptive technologies. Yang kedua, teknologi pembaca skrin menggunakan output audio untuk menerangkan kandungan skrin. Teks alternatif, teks art ialah teks deskriptif yang ditambahkan pada objek seperti gambar atau lukisan. Sekian dari kami, terima kasih.